Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Baik, hari ini saya akan meneruskan pendedahan saya yang telah bermula semalam, agar anda tahu cerita sebenar perjuangan saya selama ini, bagaimana kluster mahkamah khususnya Zahid memperdaya menunggang PAS, dan bagaimana akhirnya saya mencapai kesimpulan bahawa jika kita bercerita berkenaan dengan penyatuan ummah, maka penghalang terbesar kepada sebarang perjuangan penyatuan ummah adalah UMNO dan PAS. Jadi pendedahan ini sudah saya mulakan semalam, dan saya telah berjanji bahawa saya akan meneruskan pendedahan-pendedahan ini dalam satu siri pendedahan yang akan berterusan sehingga saya habis cerita semua, dan anda akan memahami bagaimana perjuangan saya bermula dan bagaimana saya sampai ke tahap hari ini. Jadi mereka yang masih belum menonton bahagian pertama, saya tidak akan ulang terlalu banyak. Jadi anda boleh terus ke YouTube Regi J. Sirita Odin, di mana anda akan melihat satu pendedahan yang telah saya buat semalam. Tajuknya saya baca tajuknya, "Saya bodoh sebab percaya UMNO satu ketika dulu. Ada rahsia besar Zahid tidak ingin anda tahu." Jadi link kepada video ni untuk memudahkan anda, saya turut akan letak di bahagian tajuk live ini selepas berakhirnya live ini. Jadi selepas berakhirnya live ini, anda boleh rujuk bahagian tajuk, anda akan lihat link kepada video ini, dan juga satu artikel yang menceritakan secara panjang lebar apakah berkenaan dengan perjuangan saya dan bagaimana saya sedar keburukan yang dibawa oleh UMNO dan PAS, dan mengapa secara terperinci mengapa saya akhirnya mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Tengku Razaleigh Hamzah. Tajuk artikel itu ialah Tun Hamid harus sedar, adapun parti nyamuk sebab parti dinosaur seperti UMNO dan PAS gagal pertahan maruah agama, bangsa dan negara. Jadi selepas live ini, pergi ke ruang tajuk dalam 10 minit selepas live dan rujuk link-link ini. Jadi hari ini bahagian kedua. Okey. Jadi di dalam bahagian pertama semalam, saya menceritakan bagaimana sebenarnya sebelum PRU14 lagi, Najib sudah mula menunggang PAS. Secara terperinci rujuklah video semalam. Dan kemudian seterusnya selepas PRU14, bagaimana dicetuskan idea untuk mengeratkan lagi hubungan UMNO dengan PAS bagi menenteramkan bahagian-bahagian dan cawangan-cawangan UMNO yang marah dengan Najib dan Zahid. Dan dicetuskan satu rancangan baru. Kita bukan hanya setakat hendak kerjasama dengan PAS seperti sebelum PRU14 untuk menenteramkan pemimpin-pemimpin bahagian dan cawangan UMNO. Kita perlu melakukan lebih dari itu, iaitu mewujudkan satu pentas baru di mana PAS dan UMNO duduk bersama atas pentas itu, supaya esok Zahid boleh beritahu kepada bahagian dan cawangan yang sebenarnya tidak ingin kepimpinan UMNO diterajui oleh ahli yang terpalit dengan jenayah ataupun dituduh melakukan jenayah ataupun menghadapi kes mahkamah. Jadi oleh kerana Zahid tertekan, oleh kerana Najib tertekan sehingga terpaksa lepaskan jawatan presiden dia, maka dicetuskan rancangan ini untuk menubuhkan satu pentas baru. PAS dan UMNO duduk atas pentas itu, supaya esok boleh beritahu kat bahagian dan cawangan, lihat, kami telah berjaya mencetuskan penyatuan ummah. Sudah mesti
ya, ummah atau masyarakat Melayu Islam akan menerima, kerana gembira dengan kami, akan menerima UMNO. Jadi ini akan memudahkan UMNO untuk kembali ke tampuk kepimpinan negara. Jadi dicetuskan rancangan untuk menubuhkan Muafakat Nasional. Dan di dalam video pertama saya pun semalam saya pun dah jelaskan bagaimana Zahid berpura-pura untuk bercuti sebentar selepas ditekan oleh bahagian dan cawangan. Dan dalam senyap dia memberi selepas memberi tugas Presiden kepada Muhammad Hassan, dia menggunakan Muhammad Hassan untuk mengeratkan hubungan antara PAS dan UMNO. Maka Muhammad Hassan melakukannya secara ikhlas. Dia eratkan hubungan antara PAS dengan UMNO hingga PAS setuju untuk bentuk Muafakat Nasional. Sebaik selepas PAS setuju untuk bentuk Muafakat Nasional, Zahid tiba-tiba umum kembali memikul tugas Presiden. Muhammad Hassan pun terkejut, Hadi Awang pun terkejut, tetapi disebabkan PAS sudah memasuki perjanjian dengan Muhammad Hassan, maka mereka tidak mengingkari perjanjian itu, dan akhirnya Zahid memeterai piagam Muafakat Nasional bersama PAS. Maka Zahid lah dapat nama Zahid harum. Jadi bahagian dan cawangan semua rasa kagum dengan apa yang dilakukan, rasa begitu gembira. Jadi tekanan terhadap Zahid untuk berundur tiba-tiba susut, dan Zahid kekal sebagai Presiden. Saya pun dah jelaskan semalam bagaimana Zahid seterusnya memperkukuhkan kedudukan dia dalam UMNO dengan membuat lantikan-lantikan tertentu ke Majlis Kerja Tertinggi. Jadi hari ini saya nak lanjutkan pendedahan saya. Jadi kalau anda ingat, semalam saya ada sentuh berkenaan dengan perjumpaan rahsia Zahid di Jakarta. Sebenarnya selepas PRU 14, Zahid dengan Najib ni tidak bersekutu. Ya, masing-masing cuba cantas mencantas. Malah orang yang membawa perutusan kepada Zahid di rumah Zahid, orang yang membawa perutusan kepada Najib di rumah Najib di pavilion, bahawasanya ada ramai ingin Najib letak jawatan, tak lain tak bukan Zaid Amidi. Dan perkara ini sudah disahkan kepada saya secara peribadi dulu oleh Rosmah dan Najib. Dan pada ketika itu Rosmah sungguh tidak berpuas hati terhadap Zahid kerana perkara itu, dan perkara itu telah disuarakan kepada saya oleh Rosmah di depan Najib. Ya. Okey. Jadi benda tu berlaku dan akhirnya kita tahulah Najib letak jawatan dan Zahid ambil alih, dan benda ni sebenarnya menimbulkan ketegangan antara kem Zahid dengan kem Najib. Jadi masa tu mereka tidak bersekutu. Tetapi pada kalau kita lihat dari sudut luaran memang nampak tak ada masalah, tetapi dari sudut dalaman kem Najib sudah mula mengorak langkah untuk cuba menumbangkan Zahid. Okey. Jadi Zahid sepatutnya ambil alih tugas Presiden sementara sambil menunggu pemilihan UMNO. Jadi bahagian dan cawangan tak ada masalah. Kemudian Zahid terpalit dengan dituduh melakukan jenayah. Ya, kes dia hendak dibicarakan, belum lagi masuk mahkamah. Tapi dia dituduh, tapi bahagian dan cawangan tak ada masalah. Zahid buat sementara waktulah, supaya bila pemilihan UMNO, ramai pemimpin bahagian dan cawangan mengharapkan Tengku Razali Hamzah mengambil alih sebagai Presiden. Tapi maklumlah dalam pemilihan parti itu duit mengalir kiri kanan. Lebih lanjut saya tak nak sentuh lah, tapi duit mengalir kiri kanan. Ya. Dan akhirnya tiba-tiba Zahid menang pemilihan Presiden. Jadi di situ sudah mula rasa tidak puas hati di kalangan akar umbi UMNO, di kalangan kem Najib, di dalam di bahagian-bahagian dan cawangan-cawangan, dan bermulalah tekanan bahagian-bahagian cawangan-cawangan ini, cabang-cabang UMNO ni, supaya Zahid melepaskan jawatan Presiden dia. Jadi bila tekanan ini memuncak lebih-lebih lagi selepas Zahid dituduh di mahkamah, jadi akhirnya Zahid mengambil cuti. Dia bercuti. Ya, masih orang tak puas hati lagi, sebab orang kata kalau Najib sanggup letak jawatan, mengapa Zahid hanya sekadar bercuti? Tetapi dia bercuti, kemudian dia lepaskan jawatan Presiden kepada tugas-tugas Presiden kepada Muhammad Hassan. Jadi reda sikitlah tekanan, kemarahan bahagian cawangan dan sebagainya.
Ya, jadi Muhammad Hassan secara ikhlas melakukan perkara yang dipersetujui bersama Zahid, Najib dan sebagainya, iaitu mengeratkan lagi hubungan PAS UMNO dan membawanya ke satu langkah ke hadapan. Ya, kalau PRU 14 hanya sekadar bekerjasama, tetapi sekarang mereka nak tubuhkan pentas baru, pentas muzakarah dan pentas pseudo politik, iaitu Muafakat Nasional. Jadi bila Hadi setuju, tiba-tiba Zahid kembali. Saya dah cerita kan. Jadi pada masa tu sebenarnya sudah ada rasa tak puas hati yang memuncak di kalangan orang-orang Najib. Sebabnya sesiapa yang memeterai perjanjian Piagam Muafakat Nasional tu akhirnya akan dapat nama dia akan harum, kerana dia akan dilihat sebagai mencetus sejarah penyatuan ummah. Ya, kerana pada ketika itu apabila Muhammad Hassan cuba eratkan hubungan PAS UMNO tu, dijaja penyatuan ummah. Dan saya mengaku pada ketika itu sebenarnya PAS jujur sikit, ikhlas sedikit. Dia memang setuju dengan konsep permuafakatan sedemikian untuk jangka panjang. Jadi dia setuju. Ya, sebab dia nampak Muhammad Hassan sana, dia nampak UMNO serius untuk memastikan pucuk pimpinan dia tidak ada pemimpin yang terpalit jenayah. Jadi PAS tu dia teruja dan dia setuju untuk buat benda tu. Jadi pada awalnya niat PAS tu ikhlas, ya. Tetapi selepas berjanji tiba-tiba Zahid kembali, Hadi terkejut, tapi nak buat macam mana? Dah umum, dah setuju nak tubuhkan nak tubuhkan pentas baru. Jadi tak boleh buat apa. Akhirnya Zahid yang memeterai perjanjian Piagam Muafakat Nasional bersama Hadi Awang, ya, dan Zahid dapat nama. Ya, ini menimbulkan lagi kemarahan di kalangan orang-orang Najib. Ya, sebab Zahid dapat nama, dialah pencetus penyatuan ummah. Muhammad Hassan pun marah. Ya, Zahid dapat nama, kerja Muhammad Hassan buat, Zahid dapat nama. PAS pun ada pemimpin dia marah. Sebab Zahid dapat nama, tapi mereka nak Muhammad Hassan, tapi nak buat macam mana? Dah buat perjanjian, ya. Okey. So bila benda tu berlaku, jadi reda sedikit bahagian dan cawangan semua yang memuji-muji Zahid, ya. Jadi isu Zahid perlu bercuti tu buat sementara waktu tidak timbul. Kalau ada pun sedikit lah. Tetapi di sebalik tabir, Kem Najib sudah mula mengorak langkah untuk mendesak Zahid letak jawatan. Dan pada ketika itu saya masih ingat dimaklumkan kepada saya kesalahan-kesalahan yang Zahid buat dengan Anwar. Satu yang diberitahu kepada saya ialah Anwar turut terlibat dalam satu perjanjian yang mengaitkan Zahid dengan pembelian senjata api dari Turki, ya, menerusi sebuah syarikat milik anak kepada Presiden Turki, iaitu Erdogan, ya. Dan maknanya dengan bantuan Anwar lah, dengan juga bantuan seorang VIP yang bernama Dato' Ishak Ismail, ya. Dan senjata api yang dibeli adalah pistol, submachine gun, rocket launcher, drone pemerhatian. Semua ni didedahkan kepada saya dan saya pun pernah mendedahkannya. Ya. Jadi sudah mula usaha untuk membawa keluar, mengorek keluar semua kesalahan Zahid. Jadi dan ada juga usaha untuk mengaitkannya kepada Anwar. Sebab rupa-rupanya dalam senyap Zahid pada ketika itu sudah mula perbincangan dengan semua pihak. Dengan PAS dia cerita Muafakat Nasional, dengan Anwar pula dia tengah bincang cara nak gulingkan kerajaan pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad, walhal Anwar adalah sebahagian daripada blok kerajaan. Ya, dan kemudian dengan Zahid juga ada cuba untuk berbincang dengan Mahathir tanpa pengetahuan pemimpin-pemimpin UMNO. Jadi dalam senyap, tanpa pengetahuan Kem Najib, tanpa pengetahuan Anwar, tanpa pengetahuan PAS, dia cuba pergi berjumpa dengan Mahathir. Okey, tapi sebelum dia berjumpa dengan Mahathir, dia buat satu perjumpaan rahsia di Jakarta dan selama 5 hari melibatkan 5 ahli MKT dan 3 MP UMNO. Ini saya dah cerita semalam, anda boleh rujuk. Dan di dalam perjumpaan itu sudah diputuskan sama ada Zahid ni bersetuju untuk kerjasama dengan Anwar untuk gulingkan Mahathir, sama ada Zahid bekerjasama dengan Anwar untuk gulingkan Pakatan Harapan. Maknanya Anwar pun gulingkan orang-orang dia, ataupun
Zahid mencari jalan untuk membawa UMNO masuk ke dalam Pakatan Harapan dengan bantuan Anwar. Kemudian bila dah ada dalam Pakatan Harapan, kemudian UMNO akan cuba untuk gulingkan Mahathir supaya Anwar jadi Perdana Menteri. Jadi semua ni dibincangkan di Jakarta. Dan kembali Zahid ke Malaysia, keesokan hari Zahid pergi jumpa Mahathir. Tetapi Mahathir memberitahu Zahid dengan jelas, pemimpin-pemimpin bermasalah tidak diterima masuk ke dalam PPBM atau Pakatan Harapan. Dan jika ada pun pemimpin UMNO yang akhirnya diterima, mereka tidak akan diberi jawatan. Tetapi apa yang Mahathir beritahu Zahid, Zahid tidak sampaikan sepenuhnya kepada pemimpin-pemimpin UMNO lain bila terbongkar bahawa dia pergi jumpa Mahathir. Jadi Zahid tidak beritahu benda ni. Jadi ada timbul persepsi di kalangan beberapa pemimpin bahawa Mahathir bersetuju bawa masuk UMNO secara en bloc, secara keseluruhan tanpa syarat ke dalam Pakatan Harapan jika syarat-syarat tertentu dipenuhi. Ada pula pemimpin dapat persepsi bahawa Zahid sebenarnya ingin membawa individu-individu tertentu masuk ke dalam PPBM dan seterusnya dari sana bekerjasama dengan Anwar untuk cantas Mahathir. Jadi Zahid tak cerita penuh. Jadi ramai pemimpin UMNO percaya bahawa Mahathir setuju bahawa UMNO boleh dibawa masuk secara en bloc ke dalam Pakatan Harapan. Ada juga yang percaya bahawa sebenarnya Mahathir, dan ini khususnya dalam Kem Najib, mereka percaya bahawa Mahathir berniat untuk bubarkan UMNO. Jadi bermacam-macam persepsi ditimbulkan sebab Zahid tak cerita penuh apa yang dibincang dengan Mahathir. Ya? Jadi bukan hanya Zahid buat kerja secara senyap tanpa memberitahu PAS, bukan hanya Zahid sanggup menipu PAS dengan berbincang kerjasama dengan Anwar. Zahid berbincang dengan Anwar, tak cerita kat PAS, tak cerita kat Mahathir. Zahid bincang dengan Mahathir, tak cerita penuh kat orang dia. Jadi Zahid ni dia putar belit, putar alam sana sini, dia cuba runding. Jadi sudah timbul ketakutan di dalam Kem Najib bahawa Zahid akhirnya akan kerjasama dengan Anwar, ya, dan mungkin akan cuba untuk kerjasama dengan Mahathir, dan kemudian akhirnya dia akan selamatkan tengkuk dia tanpa mengendahkan Najib. Maknanya Najib tumbang tak apa, Najib tercicir tak apa, tak kisah, asalkan tengkuk Zahid selamat. Jadi atas ketakutan ni sudah mula gelombang bawahan di dalam UMNO untuk cuba gulingkan Zahid. Dan ada satu ketika saya difahamkan memang ada seorang ditugaskan untuk menyampaikan kepada Zahid untuk letak jawatan. Malah saya diberitahu benda tu disampaikan kepada Zahid dan Zahid bersetuju, tetapi akhirnya memungkiri janji. Dia tidak ingin berundur. Dan saya pun pernah difahamkan bahawa orang yang ditugaskan untuk melakukan kerja tu adalah Muhammad Hassan. Yang itu saya tak dapat pastikan, tetapi inilah yang telah disampaikan kepada saya. Dan seterusnya saya mendapat panggilan. Saya mendapat panggilan sebab anda pun dah tahu Rosmah tak suka Zahid. Jadi dia kata, Regi, boleh tak you buat artikel malam ni, you tulis tajuk tu Zahid perlu berundur dalam 24 jam. Saya tanya mengapa? Sebab saya nak suami saya kembali menjadi Presiden UMNO. Benda tu dah memuncak. Rasa tidak puas hati di kalangan orang-orang Najib sudah memuncak pada ketika itu. Jadi saya pun beritahu Rosmah, saya tahu apa yang saya buat dan saya bukan jenis orang nak suruh saya buat kerja-kerja begini. Kemudian berakhir komunikasi. Sebenarnya itulah komunikasi terakhir antara saya dengan siapa-siapa yang berkait sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan Kem Najib. Sebab sebelum tu pun dah lama saya dah meluat dengan Kem Najib. Saya pun dah lama sedar kepincangan dalam pentadbiran Najib. Saya dah lama sedar ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh Najib dan Rosmah. Ya. So selepas peristiwa itu sudah timbul satu kesedaran di dalam kem Najib dan Zahid. Tapi makan masa beberapa bulan lah, selepas beberapa bulan, bahawa jika mereka asyik bergaduh, maka UMNO kluster mahkamah tidak mungkin akan terselamat. Jadi atas dasar itu satu gencatan politik telah dicapai, keadaan kembali aman, dan di situlah bermula kerjasama
Zahid Najib secara satu kumpulan sebagai kluster mahkamah. Dan di situlah mulanya tercetus idea 3 langkah, 3 fasa untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan, bermula dengan usaha menumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan dengan bantuan Anwar, seterusnya ya dengan melantik dengan menumbangkan Perdana Menteri dari PPBM, ya, dan akhirnya dengan memujuk Perdana Menteri UMNO untuk membubar parlimen, atau jika Perdana Menteri UMNO enggan, maka mereka akan menggulingkan Perdana Menteri UMNO sebagai fasa ketiga. Ini dah masuk fasa ketiga. Cuma pada ketika itu mereka yakin bahawa jika rancangan ini berjaya, PPBM boleh dipujuk untuk keluar daripada Pakatan Harapan dan Mahathir akan jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Jadi Zahid Najib semua menjangkakan Mahathir akan bersetuju untuk jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional jika ada peluang. Tetapi mereka tidak sangka Mahathir akan pegang kepada prinsip, ya, kerana apabila ada usaha untuk menumbangkan kerajaan mandat rakyat demi rakyat, Mahathir meletakkan jawatan, ya, kerana Mahathir bukannya dipilih dipilih dalam pilihan raya dengan jaminan bahawa dia akan jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Mahathir dipilih dalam pilihan raya sebagai ahli parlimen dengan jaminan dia akan jadi Perdana Menteri Pakatan Harapan. Itulah mandat rakyat. Jadi bila kluster mahkamah bersekongkol dengan Muhyiddin dan Azmi Ali dan sebagainya untuk menumbangkan kerajaan mandat rakyat, maka Mahathir setia kepada rakyat dan demi rakyat dia telah meletakkan jawatan, kerana itu bukanlah perjanjian asal. Itu bukanlah apa yang diperjuangkan oleh Mahathir. Dan amat pelik jika Mahathir bersekongkol dengan pihak yang dia menentang pada PRU14. Jadi itulah sebenarnya rentetan kisah sehinggalah tercetusnya langkah Sheraton dan hari ini. Apa yang berlaku hari ini. Dan anda jangan sangka PAS ni malaikat. Memang pada awalnya niat PAS adalah baik, ya. Tetapi di mana PAS mula menyimpang daripada perjalanan kebenaran ni adalah apabila PAS tahu bahawa mereka akan memasuki perjanjian Piagam Muafakat Nasional bersama Zahid sebagai Presiden UMNO, sepatutnya atas dasar prinsip, ya, demi perjuangan berlandaskan kebenaran menurut agama Islam ni, PAS sepatutnya bersuara dan menyatakan ketidakinginannya untuk memasuki Piagam Muafakat Nasional ini kerana mereka tidak ingin berdamping dengan pihak yang digelar kluster mahkamah sehingga nama mereka dibersihkan. Tetapi disebabkan kemaruk kuasa, disebabkan apa orang kata pertimbangan kuasa dan kedudukan menjadi keutamaan, PAS diam. Ya, PAS diam hanya apabila baru-baru ni apabila PAS sudah nak nampak bahawa UMNO atau kluster mahkamah sudah permainkan PAS, baru tiba-tiba mereka nak bercerita berkenaan dengan prinsip kononnya ada pemimpin-pemimpin tertentu dalam UMNO yang berjuang demi peribadi mereka, bukan demi ummah. Sebenarnya benda ni PAS dah tahu dari awal, tetapi dia sanggup memasuki perjanjian itu kerana PAS bercita-cita hendak kembangkan sayap dia di seluruh negara, dan dia tahu untuk melakukan perkara itu dia perlu berdamping dengan UMNO dan PPBM. Jadi atas sebab itu dia terpaksa, dia sanggup, ya, melakukan satu perkara salah dan yang akhirnya akan mengaibkan ummah. Mereka sanggup berdamping dengan pihak yang mereka tahu tidak ada niat langsung untuk satukan ummah, yang ada hanyalah niat untuk melepaskan tengkuk masing-masing. Jadi PAS jangan anggap parti malaikat. Mereka pun akhirnya dikaburi, mata mereka dikaburi dengan kuasa dan kedudukan. Ya, jika anda lihat dalam pentadbiran Perikatan Nasional, ya, anda lihat menteri buat salah, apa yang Hadi buat, apa yang pemimpin PAS buat, dia guna kisah-kisah Islamik dari Quran untuk halalkan kesalahan menteri, dan menteri itu akhirnya mengaku salah sampai ditunggangnya agama sebegitu rupa untuk cuba halalkan kesalahan menteri. Ya, petik dalil sini, petik dalil sana, ya, sampai menteri dia Taqiyuddin Hasan
menipu di parlimen berhubung dengan ordinan darurat dulu. Macam-macam kepincangan dalam pentadbiran PAS, dan PAS sentiasa cuba memujuk UMNO, memujuk kluster mahkamah, ya, untuk tidak meruntuhkan muafakat nasional, walaupun dia tahu ummah tengah sengsara, walaupun dia tahu ummah tengah seksa, walaupun dia tahu ummah berpecah belah pada tahap yang tidak sepertinya sebelum ini dalam sejarah tanah air di bawah gandengan UMNO dengan PAS. Tapi dia sanggup kerana dia tidak ingin hilang kuasa dia tidak ingin hilang kedudukan dia sanggup menggadaikan segala apa prinsip perjuangan berteraskan Islam semata-mata sebab ingin terus kekal berkuasa. Jadi jangan terlalu kesian dengan PAS. Tetapi apa pun yang pasti, UMNO dari awal menunggang PAS. Kini apabila UMNO sudah nampak, Zahid sudah nampak bahawa rakyat dah meluat dan terlalu ramai mungkin tidak keluar mengundi, dan jika terlalu ramai tidak keluar mengundi, ianya akan memihak sedikit kepada Barisan Nasional, tiba-tiba dicampaknya PAS ke tepi dengan pelbagai alasan. Jadi misi Zahid tercapai, misi kluster mahkamah tercapai. Dengan menunggang PAS, mereka kembali ke tampuk kepimpinan parti, mereka mengukuhkan kedudukan mereka di tampuk kepimpinan parti, dan kini mereka akan cuba untuk menekan Perdana Menteri untuk mengusulkan pembubaran parlimen dan menerajui parti masuk pilihan raya umum ke-15, supaya andai kata Barisan Nasional menang, kluster mahkamah akan menguasai tampuk kepimpinan negara. Ini adalah bahagian kedua pencerahan saya. Esok atau lusa kita masuk bahagian ketiga. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Saya akan luangkan masa 5 minit. Sementara itu, pastikan anda share ramai-ramai. Jadi kita minta lah Zahid, kalau berani nafilah. Kalau berani nafilah. Ya. Kita minta lah Rosmah, kalau berani nafilah. Ya. Dan saya akan letak link kepada live semalam di ruang tajuk berserta artikel berkaitan di ruang tajuk dalam 10 minit selepas live ini. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Ya. Syams Low. PAS UMNO masa tu jadi pembangkang, logiklah mereka bersama dengan MN masa okey. Assalamualaikum, salam kembali bagi mereka yang kirim salam. Jadi Ahmad Imran, Assalamualaikum salam. Okey, jadi jika tidak ada soalan, kita akhiri sajalah live ni. Ya. Saya tunggu 1 minit lagi. Jadi berpada-padalah dengan perjuangan-perjuangan anda. Jangan jadi kuda tunggangan. Kluster mahkamah, khususnya Zahid ni, dia sini cakap ni A, sana cakap B, tempat lain cakap C, kemudian pergi tempat lain cakap D. Dia berbelit-belit, ya, berbelit-belit, ya. So ini dah terbukti, ya. Jadi itu sahajalah pendedahan saya dalam bahagian kedua ni. Jadi pastikan anda rujuk link-link berkaitan di ruang tajuk sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.